Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin habibina maulana qudwatina wa uswatina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita sambung pengajian kitab Ayyuhal Aulad. Muka surat 37, nasihat yang ke-14. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, wasiyatul Imam Asy-Syibli rahimahullahu ta'ala adalah dihikayatkan bahawa Al-Imam Asy-Syibli rahimahullahu ta'ala telah berkhidmat kepada 400 orang guru. Dan beliau juga berkata, aku telah membaca 4,000 buah hadis. Kemudian aku pilih daripada bilangan itu sebuah hadis yang benar-benar aku amalkan dan aku tinggalkan yang lain daripadanya. Kerana aku telah memperhatikan hadis yang aku pilih ini, aku telah mendapati di dalamnya hadis ada keselamatanku dan kesejahteraanku. Telah terkandung di dalam hadis segala ilmu al-awwalin, iaitu ilmu orang yang dahulu, dan ilmu al-akhirin, ilmu segala orang yang kemudian. Maka aku merasa cukup dengan berpegang teguh dengannya, dengan hadis. Hadis itu ialah sebuah hadis yang pernah diwasiatkan oleh Rasulullah SAW kepada salah seorang daripada sahabatnya, yang berbunyi, i'mal lidunyaka biqadri muqamika fiha wa'mal li akhiratika biqadri baqaika fiha wa'mal lillahi biqadri hajatika ilaihi wa'mal lidunya biqadri sabrika 'alaiha. Artinya, bekerjalah untuk duniamu sekadar mana engkau akan tinggal di dalamnya dunia, dan beramallah untuk akhiratmu sekadar mana engkau akan berada di sana, dan beramallah kerana Allah sekadar mana engkau berhajat kepadanya, dan beratlah sebarang amalan yang akan memasukkan engkau ke dalam api neraka sekadar mana engkau sabar menahan seksanya neraka. Wahai anakku yang tercinta, apabila engkau mengetahui hadis ini, maka sebenarnya engkau sudah tidak perlu lagi kepada ilmu yang banyak. Baik. Nasihat yang ke-14 yang dikutip oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, iaitu sebuah hadis yang dipilih oleh seorang imam yang terkenal, ahli sufi, Al-Imam Asy-Syibli rahimahullahu ta'ala. Hadisnya berbunyi, Nabi SAW bersabda, i'mal li dunyaka biqadri maqamika fiha. Kerjalah untuk duniamu sekadar mana yang kamu perlukan dalam kehidupan kamu. Maksudnya, carilah dunia tidak salah, tapi janganlah siapa kita cari benda yang sia-sia, tidak memberi faedah dalam kehidupan kita di dalam dunia, apatah lagi di dalam akhirat. Itu maksudnya. Kita tengok dalam kehidupan kita, banyak benda yang kita cari untuk dunia, bukan untuk akhirat. Ini untuk dunia. I'mal di dunia ke, cari untuk dunia. Tetapi dunia pun tak boleh pakai. Kita cari itu untuk dunia. Tapi tak beri faedah pun pada dunia.
Maksudnya sia-sia saja. Benda yang sia-sia ulama kategorikan sebagai tidak haram dan tidak sunat ataupun wajib. Tapi dia mengambil masa kita. Cari untuk dunia. Dan untuk dunia itu sebenar pun tak ada faedah juga. Apatah lagi akhirat tak lah pasal untuk dunia. Contoh orang cari RM1,000, dia boleh makan 500. Dan 500 lagi tak boleh sedekah, habis gitu. Bukan untuk makan. Kalau untuk makan, untuk minum, untuk pakaian, itu sunnah. Untuk beli rumah tu lain. Tak, benda yang sia-sia yang tak ada faedah. Jadi kalau kita muhasabah dalam perbelanjaan kita, banyak benda yang sia-sia. Jadi dia nasihat, bukan dia marah. Lepas tu dia kata nasihat. Habis banyak pitih tapi sia-sia. Kalau kita habis pitih makan, tak sia-sia. Jadi darah, jadi daging, jadi napah, jadi tulang. Atau kita belanja kawan-kawan kita boleh pitih 1,000, ajak kawan-kawan 30 orang pergi makan kedai ayam panggang. Contoh. Tidak sia-sia jadi sedekah. Ini maksudnya dunia tapi sia-sia. Tidak balik kepada akhirat, tidak balik kepada keuntungan atau manfaat tubuh badan ataupun tanah air. Tak ada. Kosong ni. Jadi kalau boleh biarlah dunia kita itu memberi faedah untuk dunia kita. Nampak? Ada pitih beli motosikal wai suku. Habis 8,000 beli motor. Dia buat naik tak? Buat naik. Buat naik, buat pergi kerja, buat pergi rumah mak, buat pergi surau. Dunia. Buat pergi jalan petang-petang. Ada faedah. Ni, tak ada faedah ni. Kemudian hadis berbunyi lagi wa'mal ya akhiratika biqadri baqaika fiha. Dan buatlah amal untuk akhirat sekadar mana kamu nak duduk di dalam akhirat nanti. Hadis ini lebih luas, maksud perkataan ini lebih luas maknanya. Yang ni kalau kita nak akhirat molek, maka kena lebihlah maksudnya akhirat. Sebab hak dunia kita buat sekarang sia-sia. Kalau tidak sia-sia pun nak kemungkinan tidak diterima sebagai akhirat. Baik, hak kedua akhirat pula. Hak akhirat ini siapa buat amal akhirat belum tentu jadi akhirat. Kena ingat. Kita buat amal akhirat belum tentu berfaedah di akhirat. Maksudnya cakap-cakap mudah. Kalau kita semayang belum tentu dapat pahala. Kalau kita haji belum tentu Tuhan terima. Kalau kita puasa lapar jelek kali pun belum tentu dah ada pahala. Kerana apa? Kerana dia tak lari daripada musuh. Bila sebut ibadah, maka harga yang mahal. Bila barang mahal, mesti ada musuh. Sebab itulah hak tiruan, dia akan tiru brand-brand yang bermutu tinggi. Tak ada tiruan, dia tiru benda hak cak ayam. Nampak? Hak asli cak ayam dah. Lepas tu keluar hak tiruan pula. Ada orang tiru. Orang tiru ni, orang kopi ni, hak pirate ni, hak molek-molek. Jang Rolex. Kalau hak baru, 30,000. Nah, dia tiru, dia buat 30 ya. Kalau jam 30 ya ada orang tiru. Nampak lagi? Jadi barang mahal, dia banyak musuh dia. Sebab itulah orang tanam padi, dia kena buat air cukup, lebih air mampu padi, batas kena tinggi. Kalau tanam sayur, kena ubuh baja, kena ubuh tu, kena ubuh racung, macam-macam hal kena sirang. Ada tak boleh panas, kena ubuh kembeh. Kenapa? Kerana dia berfaedah. Bila tak ada faedah lalang dia bawa batas, tanah lalang. Ada orang baja lalang. Tak duk baja dia haji, lalang ni. Nampak? Kita tak ada musuh. Tak ada musuh dah ayah. Tak payah jaga. Jadi ibadah kita, bila kita buat, jangan kita rasa garanti dah Tuhan terima. Sebab itulah dua perkara yang mesti ada bagi kita.
selepas beribadah atau sebelum beribadah, iaitulah rojak dan khauf. Bukan rojak. Rojak maknanya harap. Khauf makna takut. Bila kita semayang garik tadi, kita kena ada harap. Harap-harap Tuhan terima. Kemudian kena ada khauf. Takut-takutnya kalau Tuhan tak terima. Kita balik Mekah, harap-harap Tuhan terima haji aku. Takutnya kalau Tuhan tak terima. Nak? Kita buat banyak ibadat bagi dah apa. Berasa macam masuk syurga dah. Nak? Belum tentu. Nak? Oleh kerana belum tentu, perbanyakkanlah amal akhirat. Kerana kemungkinan nanti kena tapih. Kalau kita ada 100 kilo amal akhirat, nak dak pakai 50 kilo. Ada 50 lagi. Faham? Amalan kita selama hidup 100 kilo. 50 kilo teruk buang akhirat lagi. Sebab apa? Ada penyakit. Hak sihat 50 kilo. 50 kilo nasib baik dah tu. Banyak dah ada. Faham? Dah kalau ada 1,5 kilo. Faham? Amal akhirat 1,5 kilo. Dunia 200 kilo. Banyak ada hutang balik. Jadi maksudnya perbanyakkan amal akhirat. Kita kocok, kita tebang pokok, buah pelang boleh kira-kira 650 hektar. Boleh makan 300 hektar. 350 buruk. Banyak dah, baik dah. Tapi kita boleh retuh je, balik sampai rumah buruk. Jadi akhirat pun kita buat, dunia pun kita buat, tetapi biarlah lebih akhirat. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Abu Musa Asy'ari, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnad beliau, semua kita dengar hadis ni, Nabi SAW sebut, man ahabba bidunyahu adarra bi akhiratihi. Man ahabba dunyahu adarra bi akhiratihi. Wa man ahabba akhiratahu adarra bi dunyahu. Fa asiru ma yabqa ala ma yafna au kama qala. Barang siapa yang lebih dunia, maka kuranglah akhiratnya. Barang siapa yang kurang dunia, maka lebihlah akhiratnya. Kalau begitu, pilihlah yang kekal atas yang tidak kekal. Maknanya kalau kita, masa kita, umur kita ada 30 tahun saja, 40 tahun untuk dunia, 20 tahun untuk akhirat. Kalau 40 tahun untuk akhirat, 20 tahun untuk dunia. Biarlah banyak hak akhirat. Tu je nak royak. Fa'asiru, maka pilihlah atau dulukan atau perbanyakkan ma yabqa dan ma yafna, mana hak lebih kekal. Dunia dengan akhirat lebih kekal akhirat. Ni kita semayang bukan oleh kita. Kalau kita tak ngaji semayang oleh kita. Kita tak ngaji bahasa semayang. Orang bang Allah mayang garik. Orang ngajar lagi dengar. Faham? Taiwan Mekah lagi Mekah. Orang ngajar bab haji lah gitu gininya, haji tak sah, dia tak belajar. Jadi bila kita semayang, kita sedekah, baca Quran, kita buat haji, zakat, belum tentu boleh ke kita. Kerana apa? Kena kenang boleh ke orang. Boleh ke orang. Boleh ke orang. Sebab apa boleh ke orang? Kita boleh kita. Dia ada sebab. Kalau tak ada sebab, tak boleh ke orang. Kita buat amal, pahala tulis dalam buku kita. Tak tulis buku orang. Kan kita ada buku masing-masing, report card, buku amalan. Kita semayang, masuk dalam buku kita tak? Masuk dalam buku kita. Betul tak? Bila kita mati, tutup buku. Faham? Apa tak boleh kaca? Tapi akhirat boleh ambil. Boleh ambil. Sama dengar kan hadis Nabi kata, orang yang muflis, innal muflisa fina man jaa yaumal qiyamah bi salatin wa zakatin wa siyamin wa hajjin. Orang yang bankrupt
di kalangan kita ialah orang yang datang pada hari kiamat. Dalam buku amal tu tertulis pahala puasa, pahala haji, pahala zakat, pahala semayang. Maknanya banyak amal dia. Faham? Tetapi dia ada menumpahkan darah orang lain. Dia ada maki hamu orang lain. Dia ada fitnah orang lain. Betul tak? Dia ada buat aniaya pada orang lain, buat zalim. Lalu Allah akan ambil amal dia baik dia tu, pahala puasa, zakat, haji dan semayangnya tu, diberi kepada orang yang dia khianat tu. Orang yang dia upak boleh 15 kilo. Orang yang dia fitnah bahan 80 kilo. Faham? Orang yang apa benda dia katok hari tu, nak boleh 15 kilo. Nak habis bayar. Kalau kita ada 1000 kilo, bayar kat orang 500 kilo, tinggal 500. Okey, tinggal 500. Tapi kalau bayar kat orang 300 kilo, pahala kita 300 kilo kosong. Bila kosong, go to hell. Nah, dah tak ada. Betul tak? Nabi kata wa in faniyat qabla an yaqdi alaihi. Barang siapa yang bila dibayar balik pada orang yang dia khianat dalam dunia, orang yang ditipu, orang yang dia pelawak, tak cukup. Pahala dia tak cukup. Faham? Hak dia khianat ke orang 400 kilo, dia pahala dia 300. Faham? Maka dia ambil dosa orang lain yang dia khianat tu seramai mana, lalu dipikul atas belakang dia. So maturihat finnar, kemudian dicapok dalam api neraka. Orang mana? Orang yang bila bangun padang mahsyar, dia bawa pahala semayang, puasa, zakat, haji, bertambung-tambung pahala. Pahala banyak tak? Pahala banyak. Masuk neraka ke syurga? Neraka. Ni kita kena takut. Orang yang sangat takut kepada Allah kerana dia tidak banyak amal, dosanya terlalu banyak, Allah ampunkan dosa-dosa dia. Dengan sedikit amal pun dia masuk syurga. Nah, jadi takut kita tu mahal pada pahala kita duduk gomo selama ni. Faham? Kemudian sabda Nabi SAW, wa'malillahi biqadri ma hajatika ilaihi. Beramallah untuk Allah sekadar mana memerlukan Allah. Kita perlukan Allah. Sebab tu kita dengar ayat Allahus Samad. Allah yang menjadi keperluan ataupun menjadi tumpuan kepada semua orang. Tak ada orang yang terlepas daripada pertolongan Allah. Semua perlu Allah tolong. Sekalipun orang etis, komunis yang tidak percaya Tuhan, dia nak lahir ke dunia tu, Allah yang keluarkan dia daripada perut mak ni. Allah yukhrijukum min butuni ummahatikum. Allah lah, bukan Messi, bukan doktor, yang mengeluarkan kamu daripada perut-perut mak kamu ketika kamu dilahirkan. Nah, orang yang komunis beranak, siapa waktu biar anak? Allah juga. Perlukan pertolongan Allah. Bila dia lahir sebagai bayi, besar lagi jadi komunis, tak percaya Tuhan, etik, free measure macam-macam peseng lah. Nak, dia nak bangun, perlu Allah. Dia nak makan, perlu Allah. Nak, jadi kita sebenarnya sangat perlu kepada Allah setiap masa. Nah, tak ada hari, tak ada masa, tak ada minggu, tak ada bulan yang kita rehat daripada perlukan Allah. Kalau kita perlukan mak kita sekejap-sekejap. Masa tidur tak perlu mak dia. Bayi kan dia tidur, dia nak mak dia. Dia bangun lagi, dia nak mak dia. Nak susu. Dah kenyang dah, dia nak mak dia. Tak boh dia tu 2 jam pula. Krong. Lepas tu dia kecing, nak pula mak dia. Adapun kita perlukan Allah setiap saat. Perlukan Allah. Jadi, oleh kerana kita setiap saat perlukan Allah sebenarnya, maka selalulah kita duduk dalam melakukan amal kepada Allah. Amal sama ada amal itu amal badaniah, tak, amal yang berbentuk badaniah ni macam semayang, macam puasa, atau amal-amal yang lain. Biar kita ni lillah semua. Orang yang lillah, orang inilah baru dapat sampai kepada Allah pada hari kiamat. Dalam kitab yang lain Imam Ghazali sebut 4 perkara baru sampai ke Tuhan.
Yang pertama iman, yang kedua ilmu, yang ketiga amal, yang keempat ikhlas. Nah, iman tak ada, tak sapa Tuhan. Ada iman, tidak ada ilmu, tak sapa juga. Semayangnya tidak diterima. Iman ada, amal ada, ilmu tak ada. Sah tak mayang? Tak sah. Tak sah kata kita sahabat Nabi tak sah. Dah kita sahabat apa dia? Sahabat YB pun tak. Faham? Sahabat Nabi ni, orang yang paling selain pada Nabi lah. Dia paling mulia sekali Rasulullah SAW. Lepas tu Nabi-Nabi yang ulul azmi. Kemudian 25 Rasul. Kemudian baki segala Nabi. Makhluk paling mulia. Lepas tu para malaikat. Lepas para malaikat, sahabat Nabi masing-masing. Sahabat yang paling mulia, sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu sahabat-sahabat lain. Sahabat Nabi Isa, sahabat Nabi Musa, sahabat Nabi-Nabi lain. Faham? Nah, sahabat yang paling hebat, sahabat yang turun ayat kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kamu wahai sahabat Nabi, ayat ni kuntum ni maksudnya sahabat Nabi Muhammad, man haulan nabi. Dalam kitab tafsir ashabun nabi. Kuntum tu ashabun nabi, bukan kita. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum. Faham? Adalah yang terbaik. Umat terbaik. Umat banyak. Umat Nabi Musa, Nabi Nuh, Nabi macam-macam Nabi. Umat terbaik, sahabat Nabi. Dalam gitu pun sahabat Nabi, dia tak belajar agama. Allah tak terima semayang. Dah tak? Itu sahabat Nabi. Comel loteng. Kita, sahabat dia kita. Nampak? Ha. Nabi duduk, lepas semayang asar, mari seorang sahabat. Berlari ambil wuduk. Basuh-basuh muka, basuh tangan, siapa basuh kaki, dia basuh depan. Konyong. Faham? Tumit belakang tak kena air. Tumit belakang ni tak kena air. Faham? Nabi nampak? Depan muka Nabi. Tumit belakang tak kena. Allah kata dalam Quran, wa arjulakum ilal ka'bain. Wajib kau basuh segala kakimu dua belah dari hujung jari sampai lepas buku lali. Ilal ka'bain. Sampai belakang-belakang ni habis kena konyoh. Ini konyoh depan ni. Nabi kata wailul lil aqabi minan nar. Celaka dua tumit laki-laki ini dalam api neraka jahanam lagi. Laki-laki itu sahabat ke zaman mana? Ha? Sahabat ada depan muka Nabi. Faham lagi? Apa makna sahabat? Man laqiya Rasulullah sallallahu fi hayatihi wa kana mu'minan bih. Makna sahabat orang yang hidup pada zaman Nabi, dia beriman dengan Nabi, satu majlis dengan Rasulullah. Faham? Itu sahabat Nabi. Lupa belajar, nak gonyoh belakang rata, nak Nabi kata dalam api neraka. Nak, jadi kita bila semayang bagi dah. Aku rasa kalau losong ni aku hebat kali rasa semayang. Faham tak? Ini cocok ni boleh barang gitu. Nah, takut tak terima. Bila tak terima, kalau balik semula losong tak apa. Sepolan bin sepolan. Pahala 100 kilo. Dosa 115 kilo. Gua nak apa? Balik losong mula boleh tak? Mereka kata, tak apa, balik 2 minggu, mau cari dalam 16 kilo lagi. Boleh tahan kira. Tak? Nampak? Tak boleh dah. Di belakang mereka itu barzakhun. Bila dah mati, ada satu garisan. Barzakh namanya, yang orang dunia, orang-orang dah akhirat, dalam alam barzakh, dalam kubur, tak boleh jemerang balik ke dunia. Faham? Nak berhubung boleh, tapi kalau nak balik ke dunia tak boleh. Orang mati dah nak berhubung dengan orang dalam dunia boleh? Boleh tak? Ke tak boleh? Boleh tak? Orang mati dah, dia nak bercakap dengan kita, boleh tak? Boleh ha? Lepas tu suruh pergi dengar. Kalau orang tak pergi ngaji, dia kata tak boleh, nak mati dah. Betul tak? Muskil ni ajar orang sesat mana budak ni. Dengar tu, jangan gaduh. Faham? Orang mati dah, kita pergi kubur dia. Kita pergi kubur dia. Kita pergi salam. Betul tak?
Assalamualaikum ya ahlal kubur. Contoh. Di kubur lah. Betul tak? Ada tak dalam hadis kata mayat tu dia dengar dan dia jawab salam? Ada tak? Ke tak dia dengar? Betul tak? Tu lah. Tapi hubungan itu yang diizinkan oleh Allah dan sekadar datang dalam nas. Bukan hubungan sebagaimana biasa kita masih hidup. Tapi masih ada hubungan. Dan siapa di padang mahsyar? Ada tak? Hak ni, hak dekat ni, hak jawab salam. Waalaikumsalam. Jawabnya mayat. Kalau Allah nak, Allah kembalikan roh mayat dan dia menjawab salam. Betul tak? Takkan tak dia dengar? Ada ustaz ngajar. Dia jawab salam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Wahai anakku, wahai anak saudaraku, lama tak mari kubur ayah. Betul tak? Dah kita dengar. Dia dengar tak kita? Dengar, kita dengar dia. Itu panggil hubungan. Faham lagi? Padahal dia tak boleh menyaut, tak boleh nak ada nama dah, tak bergerak dah, tak boleh makan minum dah. Allah kembalikan roh dan dia menjawab salam. Ada kekuatan. Tak? Itu pun tak boleh balik ke dunia. Waalaikumsalam. Aceh pergi ambil cok kau balik mulaya. Wah, rasa duduk kubur. Boleh gitu? Tak boleh dah. Tu dekat lagi. Losong lagi. Tak boleh balik dah. Faham? Siapa dinu? Jadi oleh kerana itu, buatlah banyak-banyak. Adanya ricih dia orang pun, bakinya tebal lagi. Tu tak? Ni kalau lupa piti bawa banyak bawa. Bawa 400 riyal lah kocek. Kak ada bola kereta. Kak cocok tu lah. Jadi kalau nyeropok dia orang 400 tu boleh belanja lagi tak dia tu? Boleh kak ada lagi. Faham? Dah kalau tak ada kak. Tu maksudnya. Jadi biar banyak. Takut-takutnya ambil dia orang. Kalau tak ambil dia orang sikit, alhamdulillah. Tu tak? Takut-takut. Lepas tu rojak dan khaulah dalam segenap hal. Harapnya Tuhan terima, takutnya Tuhan tak terima. Tak? Kemudian sabda Nabi sallam, wa'malin nari biqadri sabrika 'alaiha, dan kamu buatlah dosa untuk masuk neraka qadar yang kamu mampu duduk saja. Orang buat baik balahnya syurga. Orang buat jahat balahnya neraka. Kalau kita nak buat jahat, kata boleh. Kata Imam Shibli. Tapi mu buatlah jahat sekadar mu mampu duduk dalam neraka. Tak? Kalau kena 39A kanun jenayah, dak kena 6 kotang. Mu sanggup tak kena 6 kotang dalam je? Tak sanggup. Jangan buat 39A. Nampak? Buat hak lain-lain saja. Mu sanggup duduk 3 tahun. 3 tahun sanggup duduk. Buat hak sekadar 3 tahun saja. Mu sanggup duduk dalam api? Dalam api tak sanggup. Kita kan Nabi Ibrahim. Faham lagi? Nabi Ibrahim masuk kunu barda. Allah kata, jadi kamu wahai api sejuk. Jadi api jadi ekong. Kita api tetap api. Api neraka. Api dapur tak rok dah kita. Api dapur. Tak ada api, tuku saja Allah dah kita. Betul tak? Buka api dapur, gas tu buka perapi kau 15 minit tutup. Bara tak tuku? Bara. Selak kain, buang luar lalang duduk. Jangan lama 5 saat. Dengar tuku-tuku kat ICU. Betul tak? Api ada dah. Dah no api nyala. Boleh tak kita duduk 100 tahun? Orang bodoh dia kata tak apa, kita dengar ada ustaz khabar, kita orang Islam masuk neraka lama mana pun, tertubik mula. Akhirnya duduk dalam syurga belaka. Betul kan? Memang sahih. Hadis tu hadis sahih. Kerana Allah buat neraka kekalnya orang kafir. Kalau orang beriman tidak kekal. Kerana Allah masukkan orang beriman dalam neraka sebab nak bakar dosanya saja. Bila bersih daripada dosa, baru layak masuk ke syurga. Memang betul. Tapi kita boleh tak masuk 50,000 tahun? Boleh? Dalam api. Betul tak? Abad nyamak dah. Api abad nyamak. Lain karang pun makilau. Tak ada gambar gajah. Betul tak?
Ambil wayang mop tak atas kelapuk mata 15 minit. Boleh. Bocor mata. Nak. Oleh kerana itu sebenarnya sesaat pun kita tak tahan dengan api. Berhenti motosikal, berak selok kaki nak turun, petak betih di exhaust. Exhaust tu bukan api. Api depan dalam blok. Exhaust tu haba je. Nak, panahnya blok depan duduk bakar pisting, habanya keluar ke belakang. Haba dia memanahkan besi exhaust tu. Exhaust sebenar tak nampak dalam batang paip. Hak luar tu dia karung dia saja. Hak rasa setus-setus betih tu kena batang dalam ke karung luar? Karung luar. Setus siah tu Yamaha duduk di kulit. Faham tak? Nampak? Kulit lekat di exhaust. Betul tak? Ada tak orang kena exhaust 5 saat? Tak. Setengah saat pak aduh. Faham? Gelembung berlari ambil kicap tu. Obat gigi. Faham lagi? Gelembung itu biar air malam ni jojo tu biar air. Faham tak? Ngak panasan. Setengah saat. Tu api dunia. Api neraka nah Allah kata narukum haza juz'un min sab'ina juz'an nari yaumil qiyamah atau kama qala. Api yang kamu guna dalam dunia untuk membakar ini hanyalah 1 juzuk daripada 70 juzuk lagi panahnya api neraka. Nak? Cik Mak boleh tahan lama ni dalam api neraka? 2 hari? 2 jam? Dia kajian bomba lah. Kalau Google jumpa lah. Kalau orang terbakar, dia ambil masa 10 hingga 15 minit baru mati. Dia terbakar, luling 15 minit meninggal dunia. Lama tu. Ada orang 6 minit tu je. Tapi biasanya 10 hingga 15 minit. Kalau teruk dalam api, meninggal dunia. Bukan masuk dalam lubang api tak. Dia bakar diri tu kan, curah minyak. Tapi bila dah cabut kulit, kulit lain pula. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyazuqul azab. Kata Allah, setiap kali api neraka membakar kulit-kulit manusia ahli neraka, lalu jatuhlah kulit-kulit mereka, lalu digantikan kulit-kulit yang lain pula, lalu dibakar pula liyazuqul azab, supaya rasa sakit. Jadi wahai anakku yang tercinta, apabila engkau mengetahui hadis ini, maka sebenarnya engkau sudah tidak perlu lagi kepada ilmu yang banyak. Maksudnya, kalau kita nak pada banyak tetapi tidak bawa faedah kepada diri, cukuplah ilmu yang sedikit yang memberi faedah. Bukan nak larang kita mengaji banyak. Dalam ilmu hadis, ulama-ulama tak belajar satu hadis macam ini. Ini nasihat untuk kita orang awam. Takut kata tak nak jadi belawang pula. Nak belajar hadis, belajar biar banyak. Kerana hadis Nabi ni kita belajar saja sudah dapat pahala. Belum lagi sapa ke orang. Kerana kalam dia kalam Habibullah, kekasih Allah. Kalau kalam kekasih kita tak pakai rawat. Pagi-pagi ting, buat apa tu? Betul tak pakai rawat tu. Faham tak? Tengah malam pula kasih kita atas macam keting, tidur dak lagi tu. Tu kalang Habibi, kalang Habib kita tak pakai tu. Ni Habibullah. Faham? Kekasih Allah. Pakak dengar biar banyak hadis Nabi. Hadis Nabi ni baik pada hadis orang lain, perkataan orang lain. Jadi kalau kita banyak tidak beramal, baik yang sikit beramal. Jadi kalau banyak beramal lebih baik. Satu hadis saja katanya Syekh Asyibli, Imam Syibli kata sudah menjadi satu perkara yang sangat baik dalam kehidupan dia, apatah lagi kalau 2 hadis. Sebenarnya kita sudah abaikan banyak hadis dalam kehidupan sebenarnya. Contoh, kalau semua kita 1 tahun kita hafal 1 hadis. Bermakna kalau umur 40 tahun kita ingat 40 hadis, betul tak? Tapi kita umur 60 1 hadis pun tak ingat. Nampak tak? Kerana apa? Kerana kita tersilap dan lalai. Betul tak? Lalai lama. Cari ke dunia. Rumah kita buku hadis dia ada. Ada Musnad Dailami rumah kita ada? Tak ada. Itu semua kitab hadis. Musnad Firdaus.
Kitab Amalul Yaumi wal Lail Imam Nasa'i ada rumah kita. Itu semua hadis. Azkar Imam Nawawi itu semua hadis tentang zikir. Tak ada rumah kita. Nah, Sunan Daruqutni, Sunan Baihaqi, Sunan Kubra, tak ada rumah kita. Padahal dia itu ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dah, dulu tahun 90-an tak ada Melayu. Ada Bukhari Muslim yang Melayu. Terjemah bahasa Melayu. Betul tak? Ni semua terjemah. Nak terjemah belaka Sunan Abu Daud, terjemah Melayu Malaysia. Sunan Tirmizi, betul tak? Sunan Baihaqi Melayu ada dah. Sunan apa lagi? Apa benda Nasa'i ada Melayu. Tak? Tak beli juga kita. Berapa yang ke? Sunan Abu Daud 2 T. Nah, terjemah Rumi 45 riyal. 2 T. Tak beli. Kita beli benda 45,000. Myvi. Tahu tak? Myvi. 3 bulan tepoh. Nak 45,000 tu hak bajet tu. Kalau hak full spec 55,000. Tahu tak? Dah salah boleh kata tak salah, tapi kita abaikan banyak manfaat yang sepatutnya kita dapat. Banyakkan beli buku-buku hadis, terjemahannya baca, tanya tok-tok guru ulama-ulama. Mudah-mudahan kita diberkati, wallahu a'lam.